Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is video that representing our engineering manager group project. First of all, let me introduce our group members. Me, Umi Kalsum binti Muhammad, CE110103. My name is Nafisi Asla binti Roslan, CE110007. My name is Naima binti Jalbil Sayufi, CE110197. My name is Nur Faiza binti Idris, CE110038. My name is Siti Aisyah binti Azahari, CE110106. On Wednesday, 18 August, our group went to visit Capital Center of Keluang to complete the textbook for the subject of engineering management. We have interviewed the manager of maintenance, Encik Saiful Yazid Muhammad, and his supervisor. JPJ Healthcare Berhad is one of the leading private healthcare providers in the region with a network of 21 hospitals in Malaysia and 2 in Indonesia. Here we include our video interview with them. Saya Saiful Yazid bin Muhammad. Jawatan saya kat sini Head of Maintenance Department lah. Rakan saya ni Supervisor Maintenance Department. Saya start kerja kat sini tahun 2001. Oh, 2001. Mula dari bawah juga lah, daripada technician biasa, jadi dari tahun ke tahun sampai belajar apa semua sampai sekarang. Saya Mutafiq Muhammad. Saya sebagai supervisor dekat sini 2 tahun. Hospital ni start buka tahun 2000, pertengahan tahun 2000, bulan 6. TPJ ambil alih tahun 2009. Asalnya dulu kita daftar dengan Kementerian Kesihatan untuk 40 katil. Sebab kita hospital, asalnya dulu 40 katil. Tapi setelah KPD ambil alih, kita tambah lagi 10 katil. Sekarang 50 lah. Dia start beroperasi untuk 50 katil punya lesen bulan 2 2012, bulan tahun ni lah. Misi dan visi? Kalau misi kita nak jadikan hospital ni menjadi pilihan utama lah. Misi kita nak memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti. Saya rasa yang saya tak boleh lupa, first saya jumpa ada beberapa insiden datang ke kecemasan. Dan keadaan dia lah, masa sebelum KPJ ambil alih, kita kurang staff tau. Jadi kita kena tolong angkat patient tu daripada kenderaan bawa ke bilik kecemasan. Dengan keadaan orang insiden kan, kita jelas tak ada pengalaman benda ni. Pun basic kita bukan kita belajar untuk kesihatan doktor lagi. Tapi tahun 2006 saya ditugaskan di Department X-ray selama 8 bulan. Pengalaman saya sebab saya qualified dari segi letrek dalam bidang letrek. Tapi masa tu bos suruh saya masuk X-ray untuk saya handle Department X-ray lah. Maksudnya daripada tak tahu sampai boleh tahu boleh buat X-ray orang. Kita tak pernah lagi lah terbakar. Tak pernah ada kes yang terbakar. Sebab kita kat sini kita tubuhkan satu tim fire safety namanya. Jadi orang yang AJK dalam tim kita ni diberi latihan untuk cara-cara mencegah kebakaran. Untuk tu bagi bahagian keselamatan lah tu. Tubuhnya pasukan untuk mencegah kebakaran ni daripada bawah tujuan keselamatan
kerjaan. Jadi kalau macam risiko-risiko kita dah explain, dan kita akan bagi top pada staff-staff yang baru masuk. Okay, kita dalam satu carta organisasi kan kita ada macam-macam jawatan kan. Macam saya dibantu oleh supervisor saya. Tapi kebiasaannya kita setiap hari, waktu pagi datang kita akan plan dulu untuk hari ini apa kerja yang kita nak buat. Untuk yang hari ini. Walaupun kita sebenarnya ada kita akan sediakan untuk setiap bulan kerja-kerja yang perlu kita buat. Macam contohnya servis aircon, benda-benda yang perlu kita check, genset, benda tu sebenarnya kita dah adakan jadual servis, jadual kita check. Tapi untuk setiap hari kita tetap akan tanya, kita akan jumpa dululah, meeting lah, briefing pagi lah, lebih kurang macam tu. Tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari kita akan tanya dulu pagi apa yang dia orang akan plan nak buat. Lepas tu baru kita pecahkan lah. Walaupun sebenarnya saya punya department, saya cuma ada 4 orang lah termasuk saya. Tapi boleh dikatakan kita akan ambil budak-budak praktikal daripada institut-institut lah, macam Institut Kemahiran. Jadi diorang tu membantu dari segi teknikal lah. Masalah pekerja buat masa sekarang, saya rasa staf saya yang kapasitinya baru 4 orang ni tak adalah masalah kan. Sebab kita tak adalah, kalau misalnya kata ramai tu mungkin lah kan, ada yang susah nak buat kerja ke apa kan. Tapi kalau macam kerja ni ada lah juga masalah-masalah. Biasanya macam kalau misal kata sesuatu barang tu kita nak dapatkan, macam saya cakap tadi, kita akan nanti satu company luar untuk dapatkan servis kontrak. Satu barang tu kita beli, selepas habis warranty dia tak akan datang tau. Supplier tu tak akan datang untuk check barang tu punya kualiti lagi lah. Dia punya cara kerja dia mengikut spek ke tak. Tapi kalau selepas habis kontrak tu, kita kena cari satu kontraktor ataupun supplier yang boleh buat servis untuk barang tu. Problemnya bila kita dapat satu company tu punya cost dia pula. Ada company yang dia cuma boleh jual barang tapi dia tak menjalankan kerja untuk calibrate, untuk servis. Ada yang supplier yang complete, tapi untuk yang misalnya kata tak ada untuk technician yang servis ni, bila kita cari company lain, cost dia pula. Barang-barang untuk dilupuskan pun kita kena lantik satu company. Bukan kita boleh suka-suka buang barang. Kita lantik satu company kualiti alam ni. Dia akan ambil contoh barangnya, Cik Safiq yang handle. Barang dia macam bateri, corrosion, macam chemical, waste. Salah satunya macam baru-baru ni sedaran tentang merokok. Jadi benda tu pun bukan dia open untuk orang tua, untuk staff-staff ni kita ada lelaki kan, biasa majoriti lelaki ni rokok kan. Sedaran kepada staff untuk bahayanya rokok dan bahayanya rokok dan apa ni di kawasan hospital, penerangan tentang tu. Ada juga macam apa ni, diberi khusus untuk cara-cara komunikasi terhadap pesakit. Itu lebih kepada servis lah, customer service.
kebanyakannya orang lama, tapi dia tak tertumpu pada HOD tau, tak tertumpu pada ketua jawatan. Menyeluruh lah. Sebab kursus yang tu saya pun pernah pergi kursus tu untuk yang leadership tu. Dia lebih kepada pengurusan diri kita. Selepas kita okey menguruskan diri sendiri, baru kita boleh manage untuk orang. Dia lebih macam itu kursus dia. Ketua jawatan akan tahu kita punya memang perlu tahu kita ada lah. meeting. Setiap kali meeting kita akan dapat tahu benda tu. Macam contohnya setiap bulan kita akan tahu perbelanjaan kita untuk bulan lepas berapa. Contoh misalnya kata 6 bulan pertama, 6 bulan yang lepas, dia comparekan 6 bulan sebelumnya, pendapatan company berapa, perbelanjaan kita berapa. Untuk audit keuangan kita tak pernah terlibat. Untuk audit kita ada audit sendirilah, maintenance kita ada audit sendiri. Yang daripada KL tu akan turun setiap hospital akan audit department maintenance lah. Tu apa perbelanjaan kos, macam misal kata baik pulih aircon, menambah baikkan untuk department, benda tu akan diaudit. Punya matlamat lah daripada kepahaman saya lah. Dia lebih kepada macam visi dengan misi. Dia lebih kepada supaya orang yang masuk tempat kita, orang yang dirawat di hospital ni mendapat perkhidmatan yang terbaik. Dan menjadikan hospital kita ni, kalau misalnya kata orang sakit, orang akan fikir untuk hospital kita. Maknanya kita punya servis ni orang berminat, orang suka nak dibandingkan dengan hospital lain. Jadi kalau untuk department kita kenalah buat apa yang dirancang. Contohnya macam kita kena jaga equipment macam aircon, servis sentiasa. Macam kalau biomedical equipment pula, kita kena pastikan benda tu sentiasa berfungsi dengan baik. Kadang-kadang kalau barang tu rosak dan kita tak tahu, orang tak report dengan kita test orang tu padahalnya normal, tapi bila dia check dengan barang tu, orang tu sakit, kan mendatangkan keburukan lagi kan. Sebenarnya benda tu memang berbeza tu pada pendapat saya lah. Kalau jurutera ni lebih kepada dia yang menjalankan kerja-kerja tu. Misal kata dia jurutera bahagian apa, dia akan jalankan kerja-kerja tu. Kalau untuk pengurus pula, dia yang menguruskan jurutera di bawah dia untuk memastikan kerja-kerja yang diberi mesti selesai. Itu perbezaan dia lah pada pendapat saya. Macam kejuruteraan ni dia banyak buat kerja lah daripada pengurusan kebanyakannya dia banyak mengarah dia orang untuk buat kerja. Saya lebih suka buat kerja. Tapi sebenarnya kalau kita jadi pengurus sesuatu tubuhan ke, sesuatu jabatan ke, sekiranya kita punya jabatan atau kita punya pertubuhan tu berjaya, maknanya kita berjaya lah, kan? Kalau kita ni ada cita-cita nak jadi sesuatu lah, tapi kita kena bermula daripada bawah. Contoh pengurus, kita nak jadi pengurus sesuai untuk jadi pengurus. Tapi bila kita tak ada pengalaman menguruskan sesuatu, sistem pengurusan tak terancang namanya. Tapi kalau bermula daripada bawah, kita daripada orang bawah, kita dah ada pengalaman, kita dah ada rasa macam mana kalau misal kata pengurus kita suruh kita apa tanggungjawab untuk orang bawah ni menjalankan tugas setelah pengurus bagi. Macam kita dah pernah buat kerja tu, kita tahu apa problem kita nak solve, problem dalam tu kan. Contoh lepas tiba kita jadi pengurus, kita suruh orang bawah kita buat. Jadi
dia tak boleh nak tipu kita. Itu sebabnya kita boleh, kalau boleh kita biarlah pemula dia. As a conclusion, we as a student who will face the working environment must be prepared for it. The most important thing, we must be interested with what we will do. We can expect that we will get the occupation that what we want, but we must start from the beginning. With that, so end our presentation.